Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Hakim Suhaimi dan ini berita AEDK edisi 12 Oktober 2022. Antara tajuk utama edisi ini: wujud mekanisme kawalan industri ganja dan ketum, tumpu 3 teras utama AEDK. AEDK sahut seruan penghijauan Malaysia. Asli beg kau? Mahal pula penipu. Mana ada yang kau cari lah kalau ada. Tapi yang kau buang ajar sangat mahal. Mana kau tahu ah? Buruk ni, kau habiskan ha? Oi, kau menipu Menipu benda ni? Kau faham lah? Kau yang faham asal kau menipu aku? Siapa menipu? Siapa kau ajar sangat? Kau dah ada menipu apa? Sebab kau menipu. Kau bini aku lah! Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar satu bentuk mekanisme kawalan yang teratur perlu diwujudkan terlebih dahulu oleh pihak yang sedang meneliti cadangan perindustrian ganja dan ketum di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, langkah itu adalah bagi melindungi rakyat Malaysia daripada sebarang kemudaratan akibat penyalahgunaan dan penagihan bahan-bahan psikotropik yang terdapat pada kedua-dua tanaman tersebut. Walaupun ada pihak yang bercadangkan supaya dibenarkan pengeksportan ketum ini ke negara jiran, saya berpandangan bahawa sebarang tanaman untuk tujuan ekspor akan menjadi satu tanaman komoditi. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Simposium Sains Penagihan Dadah Kebangsaan tahun 2002 bertema Kongsi Fakta Sayangi Keluarga Malaysia, anjuran Agensi Antarabangsa AEDK di sini pada Khamis. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri Datuk Abdul Halim Abdul Rahman. Turut hadir Ketua Pengarah AEDK Sutekno Ahmad Belon. Hamzah berkata, selain ganja, kawalan terhadap tanaman ketum juga telah dilaksanakan sejak 2003 dengan penyenaraian alkaloid nitrogainin yang terdapat dalam tanaman ketum sebagai bahan psikotropik yang memberi kesan khayal ke atas penggunanya di bawah jadual ketiga Akta Racun 1952. Hamzah berkata, kawalan tersebut merangkumi kawalan khas ke atas aktiviti pengimportan, penjualan, pembekalan, pemilikan dan penggunaannya di bawah peraturan-peraturan racun bahan-bahan psikotropik 1989. Beliau berkata, individu yang melakukan kesalahan di bawah akta itu jika disabitkan kesalahan akan didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 4 tahun atau kedua-duanya sekali. AEDK terus komited dalam usaha membanteras penyalahgunaan dadah melalui 3 model iaitu iPulih AEDK, iPrihatin AEDK dan iCegah AEDK. Perkara tersebut ditekankan oleh Ketua Pengarah AEDK kepada kaki tangan AEDK sewaktu lawatan kerja beliau di Tawau, Sabah baru-baru ini. Ketua Pegawai AEDK Daerah Lawrence Khaleh turut mengajak kaki tangan AEDK untuk menumpukan 3 bidang utama agensi iaitu rawatan, perubatan dan pemulihan, pencegahan di samping memfokuskan penguatkuasaan dan keselamatan dalam pengoperasian. Dalam sesi lawatan kerja Ketua Pengarah itu, beliau diberikan taklimat gerak kerja yang disampaikan oleh Ketua Pegawai AEDK Daerah Tawau. Terdahulu, Ketua Pengarah membuat lawatan ke tapak Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik yang akan dibuka di Tawau. Lawatan kerja itu bertujuan untuk melihat pengoperasian, meninjau fasiliti pejabat AEDK daerah berkenaan selain beramah mesra dengan warga agensi di sini. Seramai 200 orang peserta terdiri daripada warga agensi antirakabangsaan AEDK dan klien AEDK untuk menjayakan program Jom Hijau 2022 yang diadakan di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspin Tampin, Melaka. Dengan membawa tema Pokok Kita Kehidupan Kita, program itu diadakan bagi menyahut seruan kerajaan dalam tindakan penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok seperti mana yang diwujudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 6 Januari 2021. Program itu juga bertujuan memberikan kesedaran serta galakan kepada klien AEDK berhubung kebaikan dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Terdahulu, perasmian program disempurnakan oleh Ketua Pengarah AEDK Tuan Sutekno Ahmad Belon sebelum aktiviti penanaman pokok dijalankan.
Beliau berkata, program itu adalah inisiatif bagi melestarikan sifat cintakan alam sekitar dalam kalangan pegawai AADK dan klien AADK di samping memanfaatkan kawasan lapang sekaligus menjadikan sumber pendapatan atau hasil kepada Pospen. Sebanyak 216 pokok telah ditanam di kawasan Pospen Tan Pen yang terbahagi kepada 4 zon iaitu Zon A, Zon B, Zon C dan Zon D. Keempat-empat zon ini dimanfaatkan sebaiknya dengan memastikan tiada persaingan antara pokok-pokok dalam suatu zon untuk teruskan hidup. Turut menyertai aktiviti sihat itu ialah Timbalan Ketua Pengarah Operasi Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan AADK Ahmad Musaddiq Sulaiman, Pengarah AADK Negeri Melaka Wan Madihi Wan Saleh dan Pengarah Pospen Tan Pen Siti Zahara Beci. Sebelum kita ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, AADK giat laksanakan pengurangan kawasan berisiko tinggi. AADK pupuk semangat kesukanan. RM1 apa dia? RM1 dah makan. RM1 tengah tak ada pada. RM1 pada. Bertemu kembali. Agensi Antarabangsa AADK sentiasa proaktif dalam memperkasa warga kerjanya untuk mencapai pengurangan kawasan berisiko tinggi KBT menjelang tahun 2025. Usaha itu diperkukuh dengan pelaksanaan program coaching dan mentoring KBT penagihan dadah siri 2 2022 bagi zon Borneo di Kuching, Sarawak. Program ini bermatlamat untuk mencapai pengurangan KBT di Taman Dahlia Kuching sekaligus mengubah klasifikasi kawasan tersebut sebagai kawasan hijau. Program yang diadakan selama 3 hari bermula 6 September 2022 itu melibatkan 33 orang peserta dari Sabah dan Sarawak dengan menumpukan kepada usaha merangka pelan tindakan yang komprehensif serta tindakan yang holistik dan berkesan dalam mencapai pengurangan KBT tersebut. Dalam program tersebut, Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin turut dibawa meninjau ke kawasan KBT di Taman Dahlia Kuching. Turut hadir bersama dalam program ini adalah Pengarah Bahagian Pencegah AADK, Zainuddin Abdullah, Pengarah AADK Negeri Sarawak, Iskandar Turki, Pengarah AADK Negeri Sabah, Nani Sikin dan Pengarah AADK Negeri Selangor, Nazim Muhammad. Asli beg kau? Mahal pula RM1,000. Mana dia yang kau cari lah kalau ada. Tapi yang kau tu pun ajar sangat mahal. Mana kau tahu ah? Tengok ni, kau habiskan ha? Oi, kau menipu Ni benda ni? Kau faham lah? Kau yang faham asal kau menipu aku? Siapa menipu? Siapa kau ajar sangat? Kau dah menipu apa? Asal kau sebab kau menipu? Kau buat apa sini boy? Kau bini aku lah! Hari Sukan Negara 2022 adalah sambutan yang dinanti-nantikan seluruh keluarga Malaysia setelah 2 kali ditangguhkan susulan pandemik COVID-19. Hari Sukan Negara bertujuan merealisasikan hasrat dan inspirasi Kementerian Belia dan Sukan Kerajaan bagi menggalak dan menjadikan Malaysia sebagai negara yang membudayakan gaya hidup sihat. Bagi menyambut hasrat tersebut, Agensi Antarabangsa AADK mengadakan mini karnival sukan AADK sempena Hari Sukan Negara peringkat jabatan yang bermula pada Oktober hingga November tahun ini. Acara mini karnival sukan AADK berkenaan mempertandingkan 11 acara sukan iaitu congkak, dart, catur, badminton, karen, pingpong, bola jaring, sepak takraw, bola tampar, futsal dan bowling. Semua peserta terdiri daripada kaki tangan ibu pejabat AADK dibahagikan mengikut 6 warna rumah sukan iaitu rumah merah, hijau, ungu, biru, hitam dan kuning. Ketua Pengarah AADK Tuan Sudaino Ahmad Belong berkata, melalui mini karnival itu dilihat dapat meningkatkan semangat kerja berpasukan dan semangat kesukanan dalam kalangan warga AADK.
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan mini karnival sukan ADK pada Sabtu itu. Turut hadir pengarah khidmat pengurusan Ahmad Musadat Sulaiman, pengarah bahagian dasar perancangan dan penyelidikan Othman Muhammad Nazari dan pengarah unit integriti Zulfikri Abdul Manaf. Baik, kita teruskan dengan segmen personality ADK. Pada minggu ini, segmen personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nuriza binti Ismail, berasal dari Bacok, Kelantan. Merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik. Mula mendapat pendidikan di Sekolah Rendah Kebangsaan Kuclong dan Sekolah Menengah di Sekolah Kebangsaan Seri Gunung. Seterusnya melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda komunikasi di USM. Saya telah berumah tangga dan mempunyai 3 orang anak lelaki. Mula berkhidmat dalam AADK pada tahun 2013 di mana penempatan pertama saya adalah di Puspen Jerantut. Di Puspen Jerantut saya ditempatkan di bawah unit pemulihan bersama Puan Wasni binti Yusof. Setelah hampir 3 tahun bersama warga AADK Jerantut, alhamdulillah rezeki saya untuk berpindah ke Kuala Lumpur telah diluluskan dan saya ditempatkan di AADK Daerah Ceras di bawah unit rawatan, perubatan dan pemulihan. Setelah hampir 8 tahun saya berkhidmat dalam AADK, alhamdulillah sekali lagi saya dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2021. Setelah 8 tahun berkhidmat, saya telah dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2021. Anugerah tersebut sedikit sebanyak telah mengubat luka akibat musibah banjir besar yang telah melanda rumah saya di Hulu Langat pada penghujung tahun 2021. Keadaan ini menyebabkan emosi dan fikiran saya sangat-sangat terganggu. Namun, pihak AADK banyak membantu saya dari segi sumbangan tenaga dan sokongan moral untuk saya kembali bangkit dan meneruskan kehidupan demi hari yang mendatang. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga AADK, terutamanya pihak pengurusan tertinggi AADK, ibu pejabat, pengarah dan kaki tangan AADK Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ketua pegawai dan rakan-rakan di AADK Daerah Ceras atas bantuan tersebut. Demi membantu merawat pulih anak bangsa yang terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah, saya akan pastikan klien yang hadir mendapatkan rawatan pemulihan dalam komuniti, diberikan perkhidmatan yang sepatutnya selaras dengan prinsip RPDK dan modul I Pulih. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak AADK di atas kepercayaan ini. Saya berikrar dan berusaha untuk terus membantu klien dalam menjalani kepulihan dan kembali berfungsi semula di dalam masyarakat. Saya juga berharap pihak AADK terus komited dan maju jaya dalam membantu memastikan komuniti kita bebas dari pengaruh penyalahgunaan dadah. Sekian, terima kasih. Bye. Segmen Personality ADK menutup tirai berita ADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube ADK TV. Sebelum pisah, saksikan sedikit bingkisan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan yang turut disertai warga ADK di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur baru-baru ini. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
sallallahu alaihi. Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memartabat dan melindungi kesucian Islam, termasuk larangan penyebaran agama lain ke atas penganut agama Islam. Mereka merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat, inayah dan nikmat kurniaannya kedapat kita semua berhimpun bersempena sambutan Maulidi Rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.